Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me, Pim. Yes, kita kembali lagi dalam video SBS yang sepatutnya buat dalam 2 kali sebulan, tapi end up sekali sebulan. Kadang-kadang tu memang sebulan tu langsung tak ada kan. Memang masalah gila. Masalah display nak buat konten memang susah guys, serius. Sebab aku sebelum ni buat 3 kerja. Yalah, buat kerja hakiki kita kan, kerja our main job, kerja office kita. Tu dah 1. Second, buat YouTube. 2. 3, nak kena buat freelance. 1 sekarang masuk NFT 4 dah. So kira 4 job lah aku buat satu masa. Gila dah penat siap. Tapi semua ni sebabkan passion and memang nak kena cari duit jugalah kan, nak hidup. Tak ada duit macam nak hidup. Bukan aim nak jadi kaya pun, cuma perlukan duit untuk cukup-cukup untuk hidup. Tapi tak apa, kita bukan nak sembang-sembang pasal itu. Hari ni kita nak sembang pasal SBS. Dah last kita tinggal sebelum ni sampai ke 55. So hari ni kita nak pergi ke SBS 56. Baru SBS 56. Padahal aku punya beria nak catch up sampai yang latest. Sekarang masih start dekat 56. Baru separuh. Alright guys, so okay, satu soalan ni. Pembaca ni cakap, okay, so dia perasan apa-apa yang peminat minta atau cadangkan kepada Oda, selalu Oda layan je lah kan, tak ada masalah. Tapi Oda tak pernah secara terang-terangan minta peminat untuk cadangkan kepada dia. Contohnya seperti macam watak baru, Devil Fruit, kuasa dan sebagainya lah. So kenapa? And then Oda pun jawab kat situ, ya, saya memang takkan minta sebarang pendapat, mahupun perlukan mana-mana pendapat orang lain lah. Bunyi dia macam sombong dan belagak, tapi actually Oda memang tak nak campurkan idea dengan idea orang lain. Which is, apa yang dia cakap tu memang betul. Sebagai seorang creative person, bila kau dah ada creative direction sendiri, kalau boleh kau tak nak campur dengan orang lain, sebab nanti hujung-hujung dia akan jadi lain. And then bila kau terlalu ambil banyak pendapat orang lain, nak ambil tu boleh, tapi kalau terlalu banyak, lama-lama kau akan hilang originality and end up kau akan terlalu follow orang lain punya idea lah kan. Akhirnya Oda bertambah lagi kat situ, selalunya staff editor kat situlah, kat tempat tu, jam comic punya tempat tu kan, diorang akan bertukar lah selalunya staff editor diorang ni. And Oda selalu cakap kepada staff baru yang akan masuk untuk tidak memberi dia sebarang cadangan. Dia cakap dia nakkan keyakinan yang tinggi untuk mengatakan bahawa dialah orang yang buat cerita ni dengan sendiri. Tu usaha dia, usaha sendiri kan. Kalau Oda start mengharapkan bantuan orang lain, macam aku cakap tadi lah, benda ni akan berterusan, dan sekiranya cerita ni gagal, orang akan salahkan mereka. Salahkan dia lah. Dalam masa yang sama, dia pun tak nak dipersalahkan jugalah kan, disebabkan idea orang lain. So saya nak bila benda ni pula berjaya, ia adalah atas usaha saya sendiri, and jika gagal adalah atas keputusan dan pilihan saya sendiri. Itulah dia kata-kata Oda. Oda juga cakap benda lain yang tidak melibatkan cerita utama, dia tak ada masalah lah untuk orang lain bagi idea. Contohnya macam kita tengok dekat fan request kan, request cover, diorang ada request macam-macam kan, watak, certain watak, certain situation. So Oda pun boleh je layankan, lukiskan, and dia pun tak ada masalah sebab benda tu tidak mengganggu jalan cerita asal. Sama juga macam apa yang kita tengok dekat SBS sebelum ni pasal anime. Memang ada staff dia tanya boleh tak diorang nak masukkan Devil Fruit ini ke bla 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 bla, and Oda cakap boleh, as long as benda tu tidak mengganggu jalan cerita diorang. Oda sebenarnya itulah, dia still okay, flexible. Dia tak ada masalah untuk terima idea dan sebagainya, cuma benda tu mesti tidak berkaitan dengan jalan cerita utama. Kalau benda tu benda lain, anime ke, game ke, movie ke, macam cover story or something, cover request, mungkin okay lah untuk dia, tak ada masalah. Which is, itu hak dia lah kan, dia yang buat cerita ni. So apa lagi kita boleh cakap, kita kena hormat and respect. Alright, seterusnya. Okay, ni dia soalan yang famous. The SBS ni berada dekat volume 56. Volume kita buat ni sekarang ni tentang itulah yang sekiranya Straw Hat ni di dunia nyata, mereka ni semua daripada negara mana, and itulah, you guys already know jawapan dia. So aku just letak kat sini, and then kita boleh skip terus ke soalan seterusnya. Alright, tadi soalan yang menarik. Aku nak terus pergi ke SBS 57. And dekat SBS 57 ni, again, kita masih ada dengan pembaca yang bagi birthday date, tarikh birthday kepada watak Oda, and kali ni ia adalah Whitebeard. Gila betul lah. Sebelum ni dah ada Shank, bagai ini Whitebeard je. Siapa yang dapat bagi tarikh lahir Whitebeard tu memang bapa bangga gila siot. As representatif daripada Kita Kanto, dia cakap sini, I came to beg you this, aku merayu kepadamu Oda, please buatkan Whitebeard punya birthday kepada 4 hari bulan 6, yang bermaksud 4 tu adalah Shi, 6 tu adalah Ro, so dia jadi Shiro Hige lah kan. Dan macam sebelum ni, Oda just jawab, alright then.
Alright, seterusnya. Oh wow, okay, kita ada quiz game. Yay. Kita kena teka ni topi siapa. Tapi jangan risau, aku tak akan main tipu. Aku tak akan check internet. Aku akan cuba teka secara spontan, secara direct sekarang ni. And then Oda cakap itu jawapan dia ada dekat page 170. Okay, sekejap kita check. Okay, so first, nombor 1 ni macam topi Zef pada tinggi kan. Chef ni topi ni Zef. Nombor 2 senang sangat lah bagi. Nombor 3 Chopper. Nombor 4 Absalom. Okay, nombor 5 ni, nombor 5 aku tak sure siapa. Aku tak familiar pula dengan lambang. Nombor 6, alah ni nombor 6 ni si siapa tu kan? Apa tu, Starfish tu. Allah, aku lupa nama dia. Cuga, Cipa, Cupa, Cogu. Nombor 7 ni apa benda siap ni? Seluar dalam ke apa? Pampers? Siapa pakai topi macam ni? Nombor 8 Ace, senang sangat. Nombor 9 Allah, siapa ni? Ni satu lagi macam familiar dia punya lambang tapi enggak aku ingat. Nombor 10 macam Giant. Si siapa? Drogi. Nombor 11 ni macam Nami punya siapa tu? Yang dekat kampung dia tu kan. Alah, apa nama dia? 12 Law. 13 ni Atuk dekat tempat Luffy tu. Apa nama Atuk dekat tempat Luffy tu aku. Okay, tak apa, jom kita tengok jawapan dia dekat page 170. Alright, agak mengecewa kan. Walaupun dia cakap boleh jumpa jawapan dekat page 170. So basically kau kena ada volume 57 ni lah untuk pergi ke page 170 dan cari jawapan dia. So itu sajalah yang aku dapat teka. Yang tak dapat teka tu tak boleh nak buat apa lah. So korang pula macam mana? Berapa korang dapat teka? Komen kat bawah. Alright, untuk soalan seterusnya daripada pembaca, dia cuba teka adakah ketiga Admiral ini adalah model kepada aktor Jepun yang sebenar. And which is kita boleh nampak gambar kat situ. Aku tak gambar kat sini, kita boleh nampak kat situ lah. Okiji, Kizaru dan juga Akainu. And then Oda pun jawab yes, semuanya betul. Mereka semua ni adalah pelakon Jepun yang famous. Kita mungkin susah sikit lah nak kenal kan. And kenapa saya jadikan diorang sebagai model rupa untuk Admiral? Tak lain tak bukan sebab saya adalah peminat diorang. Kalau versi Malaysia ni mungkin kita boleh letak lah kan, macam Syamno ke, Bron Palare ke, Norman Hakim ke. Alright, itu saja untuk volume 7. Kita jump terus pergi ke SBS 58. Weh, laju. Macam pula video kita kali ni kan, laju. Alright, so SBS 58 ni. Alright, so dekat SBS 58 okay, ada satu soalan ni, dia tentang Whitebeard. By the way, untuk pengetahuan korang, volume yang kita cover sekarang ni dia tengah dalam situasi perang dekat Marineford Arc. Kalau korang ingat last SBS sebelum ni kita tengah cerita pasal Impel Down dan sebagainya kan. So down tengah perang lah kat Marineford. So pembaca ni tanyalah pasal apa Whitebeard ni, dia Logia ke, Paramecia ke. And walaupun kita dah tahu, korang dah tahu, aku sajalah juga share. So aku rasa benda ni kita boleh jadikan sebagai orang kata ulang kaji. Ini Oda cakap lah kan, ini adalah Gura-Gura Nomi. Ia adalah buah Paramecia. Ia adalah antara buah Paramecia yang terkuat. Tu je. Seterusnya soalan untuk Shichibukai. Pembaca ni nak tahu umur dan ketinggian diorang semua masing-masing. So Oda pun share lah semua kat situ. And aku akan letak kat sini, korang boleh nampak lah kat situ kan. Moria, Kuma, Teach, Doffy, semua umur diorang dan ketinggian diorang. Menariknya dalam semua-semua ni yang kita tengok ni, Shichibukai ni, kita boleh nampak kat situ yang paling tinggi tak lain tak bukan adalah Moria lah. Diikuti dengan Kuma, masing-masing ketinggian 600 lebih. Malas tu nak cakap dah pasal ketinggian ni. Aku dah pernah buat video pasal ketinggian ni. Tak tahu nak cakap apa, tinggi dia. Dan yang paling rendah kat sini adalah Hancock. And then Hancock jugalah yang paling muda kat situ, 29, tapi sekarang dah skip kan. So dia dah 31. Yang lain semua dah masuk 40. Paling tua Moria lah 48. So meaning sekarang dah 50. Cakap pasal Hancock tadi, kita memang ada soalan lagi. Soalan yang gatal tentang bawah Hancock. Soalan macam ni kalau tak ada memang tak sah. Tapi tak apa, kita abaikan. Jom terus skip ke soalan yang seterusnya. Ni menarik sikit, lebih berguna daripada soalan yang menggatal. Untuk waktu tu lah, okay? Waktu yang volume ni keluar. Sekarang memang kita dah tahulah kan. Pembaca ni dia nak tahu kesemua nama untuk Whitebeard punya Commander Division. Yalah, sebab dia tengah perang kat Marineford kan. So memang ramai pula Commander Division dia yang datang. Waktu tu memang gempak gila. So dia nak tahulah semua nama-nama yang ada ni. So tak lain tak bukan, kita start dengan the famous Marco and famous of all. Nombor 2, second division adalah Ace yang sebelum ni dipegang oleh Oden. Third division adalah Jozu. Fourth division adalah Thatch. Ni aku letak jugalah list-list kat sini. Dan kita ada macam biasa lah, Vista, Zamenko, Rakuyo, Namo, Blame, sampailah ke division yang 16. Tetap orang yang kita kenal, lebih kenal lah daripada yang lain ni kan, Izo. Alright, so seterusnya Alang-alang dah cakap pasal
Whitebeard and dia punya crew semua kan. Dia adalah soalan tentang Marco. Sebab pembaca ni dia kurang faham tentang kuasa Marco, and dia rasa macam tak ada beza dengan kuasa merah-merah Nomi Ace. Sedangkan Marco tu Devil Fruit dia api lah. Lalu Oda pun jawab lah, and dia tak dapat nak bagi detail lah yang banyak masa tengah cerita pasal perang ni kan, tengah lukis pasal perang semua ni, sebab dia nak kena fokus dekat pacing dan nak pastikan yang cerita ni dia bergerak dengan lancar. By the way, ini adalah situasi yang sama berlaku dekat Perang Wano macam aku pernah cakap sebelum ni, sebab Oda memang takkan dapat bagi semua jawapan yang kita tertanya-tanya dekat dalam situasi Wano ni. Contohnya macam orang yang tanya pasal kuasa Marco ni lah, dia macam tak jelas dengan kuasa Marco ni masa dia tengah baca dekat Marineford. Kita pula dekat Wano punya art ni, kita pun ada beberapa karakter kita tanya ni macam mana ni macam ni kan. So Oda tak dapat nak jawab semua ni dalam jalan cerita. Tak kisahlah pasal king ke pasal queen ke pasal numbers ke apa, so kemungkinan besar kalau orang tanya dekat SBS tak akan dapat jawapan dia kat situ. So that's why lah kita perlukan soalan yang best dekat SBS. Awal-awal ni kau boleh nampak memang pelik-pelik, aku tak sure sekarang macam mana, tapi kita boleh nampak jugalah yang bila 90 ke atas kan, volume 90 ke atas, kita boleh nampak jugalah ada banyak soalan yang best. Macam orang tanya pasal Devil Fruit, Kaido, betul nampak Oda jawabkan yang pasal Zoro punya Lion Age dan sebagainya. So that's why lah penting, and that's why jugalah aku tak suka bila orang buat teori tapi tak nak refer dengan SBS, sebab kadang-kadang korang akan mempersoalkan benda yang dah ada jawapan dia. That's why kalau nak buat teori kena and harus and wajib follow dekat SBS, sebab this is the place where korang boleh dapat jawapan direct daripada Oda sendiri yang dia tak dapat nak masukkan dalam manga, dia letakkan SBS. So ni pun bukti, ni dah bukti yang bukan semua benda dia dapat masukkan dalam manga. Sometimes ada benda dia kena masukkan dekat SBS. So sebab itulah SBS ni bagus kan, additional info yang kita boleh dapat. Kebanyakannya suka refer dengan latest, tapi yang lama-lama tak nak tengok kan. Maksud aku refer dengan yang latest punya SBS lah, tapi lama-lama tak nak tengok. Padahal kat lama-lama ni pun banyak juga bagi jawapan. And this is why jugalah kenapa aku buat video SBS ni daripada awal kan, daripada volume yang paling awal sampai nak pergi ke latest, and aku share dengan korang mana-mana aku rasa penting yang boleh berkait dengan jalan cerita ataupun info-info yang best. That's why lah pentingnya SBS. Alright, sambung. So Marco adalah Zoan Mythical Phoenix. So Phoenix ni ada ability of healing, boleh menyembuh. So api Marco ni senang cakap dia bukan api yang panas, tapi dia lebih kepada api ubat. So that's why lah api Marco ni warna biru. Dia bukan macam orang-orang merah macam Ace kan, macam color api yang biasa lah kan. Dia color api biru, bukan juga color api yang macam dekat dapur benda kan. Dia just api yang boleh menyembuh lah. That's why lah luka kat dia ke apa kan, bila orang attack Marco ke tak jadi apa-apa, sebab dia boleh heal. Tapi Oda cakap memang ada limit untuk healing tu, which kita nampak lah dekat Perang Wano ni kan. Walaupun dia dah all out macam mana pun, dah kena serangan macam mana pun, bukanlah setiap masa dia boleh heal je kan. Ada masa dia ada limit dia juga. Contohnya habis mana, so dia cedera jugalah kan, end up still boleh mati, still boleh sakit dan sebagainya. Alright, so SBS 99, kita ada soalan tentang WB Pirates lagi, tapi kali ni agak menarik. And again, walaupun benda ni dah lama, tapi macam aku cakap, sebab ramai juga yang tak baca SBS, so mungkin ramai juga yang lupa, ramai yang mungkin tak tahu juga pasal ni. Aku pernah share tak silap aku dekat FB dulu, tapi tak dapat sambutan pun. Tapi itulah, tak apalah. So pembaca yang tanya, dalam kesemua WB Pirate punya group, siapa yang ada possibility untuk jadi commander kepada WB itu sendiri, atau adakah semua ni commander yang memang asalnya kru kepada WB itu sendiri? And then Oda pun jawab, WB adalah captain and dia ada 16 division commander. Tapi semua 16 commander ni, tak kisahlah umur diorang ke, nombor diorang ke, diorang adalah di rank yang sama, tiada perbezaan. Maksudnya WB dia tak ada buat level untuk commander dia lah. Macam contohnya kalau commander nombor 1 tu sebabkan dia paling kuat, nombor 2 tu nombor 2 paling kuat, nombor 3 paling kuat, and nombor 16 tu paling lemah. Dia tak ada. Okay, semua 16 ni adalah level yang sama. Diorang just pecah kepada 16 bahagian, sebab diorang ni memang ramai kan. And then tentang 43 ally ship yang lain, so tu tadi tu 16 division commander dan 43 lagi kapal yang lain. Ini tidak terikat pada Whitebeard, and dia tidak bergerak bersama. Diorang semua ni buat hal masing-masing, cumanya bila Whitebeard perlukan diorang atau diorang rasakan yang Whitebeard ni perlukan diorang, dan diorang akan datang lah tolong. So diorang ni memang loyal and setia kepada WB. Ini lebih kurang macam situasi Grand Fleet Luffy lah. Diorang tidak berlayar bersama, masing-masing buat hal sendiri. Cumanya kalau Luffy panggil diorang akan datang. Kalau Luffy tak panggil diorang pun, diorang rasa diorang perlu tolong, diorang akan datang. Itu cara diorang terikat dengan Luffy kan, sebagai allies and support Luffy dan sebagainya. And then Oda tambah lagi untuk case Ace punya pirate, Spade kru ni memang dah bubar and semua join kru WB. Okay, tambahan lagi sikit lah, aku nak tambah sikit. Erti kata lain, bukanlah bermaksud yang Marco
Oden dulu kan, nombor 2 sama level kekuatan dia dengan commander-commander yang lain. Sebab orang akan cakap macam tu. Cuma dalam case ni kita kena tengok sistem Whitebeard, which is family system. Dia bukan pasal macam pada pirate yang lain kan, fikir pasal kuasa ke apa, tapi dia lebih memang kepada family. Dan sebab itulah bila dia buat sistem macam ni, tak ada based on apa-apa kan. Tapi kalau kita nak discuss tentang siapa yang lagi kuat, dan itu tak ada masalah lah kan. Memang setiap dalam division tu memang ada yang lebih kuat, ada yang kurang kuat dan sebagainya. Cuma kita kena faham konsep yang WB tu sendiri buat, bukan based on kekuatan. And now tiba-tiba kita ada MKK Corner. Ni bukan MKK Click. Ini adalah MKK Corner. Adalah satu corner special section. Sebab ramai sangat yang suka, untuk birthday, suka sangat bagi birthday kat kereta Oda kan. So Oda pilih lah mana yang dia rasa sesuai. So dia kumpul semua benda kat sini. Anyway, ada banyak suit. Kita ada Law, and then kita ada Blackbeard, dan kita ada Marco. Wush, gila lah. Kita ada Kroko, kita ada Ivan Chan, Marine punya Mira pun birthday dia fan yang bagi kan. Untuk Okiji, Kizaru, Akainu. Gila ni semua watak-watak besar lah siut. Okay, ni satu lagi macam menarik kak. Macam pernah baca kat Reddit sebelum ni. So pembaca ni cakap kat Oda, saya jumpa something menarik. Seolah-olah Oda sengaja buat ke semua Devil Fruit di dalam kru Mugiwara ni ada urutan nombor. Contohnya macam Gomu-Gomu 5656, Chopper Hitohitonomi 10 110, Robin Hana-Hana 8787, Brook Yomi-Yomi 4343. So kita ada nombor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan juga 10. So kita ada lagi 2 nombor, which is nombor 2 dan juga 9. Who is the one yang akan makan Nikyu, iaitu nombor sesuai lah dengan 2929. Nikyu Nomi. Buah tu adalah milik Kuma. Adakah ia akan menjadi salah seorang daripada kru Straw Hat? Please tell me. Wow, okay. Betul lah, aku rasa aku pernah baca dekat Reddit. And then Oda pun jawab itu, what? Gosh, that surprised me. Adakah aku terkejut? No comment, dia kata. Habis kat situ. Wow. So ini mungkin real, mungkin tidak, kan. Tapi menarik lah. Memang menarik. Boleh jadi ni. So siapa korang rasa yang, kalau betul lah benda ni, siapa korang rasa yang akan makan buah Kuma tu nanti? Kan akan dapat kuasa Nikyu Nomi ni. Style shit. Senang diorang nak travel lepas ni kan. Main pap macam tu kan, dengan kuasa Kuma. Boleh pergi mana-mana. Alright, sekarang kita dekat SBS 60. Again, kita ada special section tadi, MKK tu. Ada orang ni bagi tarikh lahir untuk bagi. Tu dia. Allahu Akbar. Untuk relik. Gila, untuk Dark King. And then kita ada Sabo. Sabo babe, Sabo. Lepas tu ni lagi gila. Dia seorang je, dia nak tapau semua. Dia nak bagi untuk semua Worst Generation. Untuk Kid dia bagi. Untuk Killer, Hawkin, Ruje, Bonnie, Bipo sekali. Crashman Apu. Semua dia bagi. Tapi Oda cakap kat sini semua dia terima kecuali untuk Drake dan juga Beji, sebab dia rasa macam kurang faham dan kurang sesuai dengan apa yang fan dia suggest. Nampak kena. Maksudnya Oda bukan bagi bodoh-bodoh macam tu je kan. Macam kau nak bagi birthday kat karakter dia, okay aku terima tak. Dia mesti ada reason juga. Nampak. Kalau benda tu sesuai and dia faham, dan okay lah. Kalau tidak, dia takkan terima. Nampak. Gila lah. Alright, soalan seterusnya. Ini best. Pembaca dia cakap, Oda, betul ke dekat volume 58? Dekat chapter 558, dekat panel nombor 3, page nombor 11. Okay, tu dia. Dia nampak Sabo punya cup. Okay, sebab time ni, chapter ni belum diperkenalkan lagi siapa watak Sabo ni actually. Sebab Sabo ni dia mula diperkenalkan dekat chapter, aku tak sure chapter yang mana, tapi masa backstory lah, lepas Ace mati tu kan, tak silap aku, barulah kita nampak Sabo siapa. And Oda pun jawab lah, kalau baca dekat chapter 585 memang ada scene yang sama, and memang betul lah itu Sabo punya cup. Tapi Oda cakap untuk chapter 558 tu dia tak boleh nak reveal lagi, sebab dan situasi tu nanti akan jadi complicated and terlalu banyak benda lah nak difikirkan, sebab time tu masih tengah fokus dengan perang kan. Tapi Oda still lah lukisan senyap, which is boleh kata sampai sekarang lah Oda suka main benda-benda macam ni kan. Dia suka tease-tease, lukis sikit-sikit, hint-hint, tapi semua benda tu memang akan ada di cerita daripada future je nanti kan. Adalah akan datang dia. Gila kan otak dia. Dia dah prepare semua benda awal-awal. That's why dia boleh selit semua benda ni kan. And then tambahan Oda lagi, dia cakap situ masa chapter tu keluar memang ramai lah pembaca yang fokus and tertanya pasal panel tu. And Oda dia cakap dia panik juga kan, sebab dia tak sangka memang detail gila pembaca-baca dia ni. And so itulah dia guys untuk segmen SBS kita kali ni 56 sampai 60. Aku rasa macam cepat, tapi tak tahulah masa edit nanti macam mana. Tapi apapun, thank you guys for watching SBS kali ni. Thank you so much. Kepada yang belum subscribe, boleh tekan button subscribe dan tekan bell notification untuk tak miss mana-mana video akan datang. InsyaAllah aku memang tengah cuba untuk
aktif balik, rajinkan balik konten. Cuma itulah macam aku cakap, bila dah busy ni susah sikit. And kalau aku ada masa memang aku akan buat. Aku seronok buat semua benda ni, walaupun penat dan sebagainya, tapi walau seronok memang tak payah cakap apa lah kan. So itulah, diharapkan segala sokongan korang masih berterusan supaya aku akan terus semangat kan. Kalau tidak, nanti down lah pula kan kalau tak ada semangat. So thank you guys for watching. I see you guys on the next video. Alright, Assalamualaikum.